Tak ada orang nak kerja, tak ada nak kerja, betul ke? Orang Malaysia memang tak nak kerja ke ataupun macam mana? Isu ni saya pusing satu Malaysia kan. Semuanya cakap benda yang sama. Susah nak cari orang. Tapi soalan ni bila saya tanya, apa marketing dah buat? Kena marketing tu cari orang. Kena marketing. Seperti mana kita marketing untuk cari customer, dan cari staff pun kita kena marketing juga. Buat mati, tak buat mati. Jadi baik buat daripada rugi. InsyaAllah ada rezeki. Moga dikabulkan hajat di hati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Final Evo, Evo, Final Evo, Evo, Final Evo, Evo. Ini peluang untuk ubah hidup. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat datang ke Funnel Evo Podcast. Dan hari ni dia, di hadapan saya ada senaskah. Saya tak tahu bahasa betulnya. Sebuku-buku, bukan kan? Senaskah. Okey, senaskah buku Mudahnya Menjadi Majikan, yang dikarang, yang ditulis oleh CEO Group of Company Funnel Evo sendiri, dan tak lain tak bukannya adalah Tuan Sharifuddin Sahidan. Oh betul lah, tepuk kan? Yes. Okey, so basically ini adalah podcast pertama untuk mana saya kena tengok mana ni? Oh, Jaga Badan 2024. So khas, edisi khas Tuan Fuddin mengenai mudahnya menjadi majikan. Okay. Dan bestnya bila saya tengok feedback daripada buku daripada Ustaz Yaakob Yusras ni, bila dapat buku ni, dia tengok mana mudah dia cakap yang tu. So saya nak tanya Tuan empunya badan yang menulis lah, betul tak mudah ke? Macam mana sebenarnya nak jadi majikan ni? Dia kalau mengikut kepada faktanya, dia tak susah dan dia tak mudah. Jawapan klise. Tapi dia berubah mengikut zaman. Apa maksudnya? Kenapa saya tulis mudahnya menjemput rezeki ni? Sebab menjemput rezeki pula dah. Mudahnya menjadi majikan ni disebabkan oleh saya perasan lah dia punya trend sebelum PKP, semasa PKP sampai PKP berubah. Okay. Kalau perasan waktu PKP ni yang saya tengok lah SME biasa apa semua tu kan. Waktu PKP orang tak berhenti, staff-staff dia relax. Yang mana yang terpaksa berhenti kan atas dasar tak mampu nak bayar. Okay, tu je. Tapi yang mana yang stay tu dia stay lah. Tapi right after PKP, berduyun-duyun yang berhenti. Sebab apa? Sebab dia dah mula bebas dan dia ada pemahaman yang nak work from home, nak gig ekonomi, nak itu, nak ini. So trend tu berubah. Dan trend ni perlu dipelajari. That's why instead of complain, orang complain dia tak boleh nak ubah apa-apa. Orang yang berusaha nak dapat solution, dia akan tak ada complainnya. So that's why instead of saya tulis susahnya menjadi majikan, baik kita set mindset kita mudahnya menjadi majikan. Jadi ada strategi-strategi untuk ada dekat dalam ni. Dia bukan saja teori tapi dia praktikal. Wah, ada banyak betul strategi-strategi di dalam ni. You guys boleh dapatkan dekat beg kuning. Saya rasa kalau dekat TikTok Funnel Evo ataupun TikTok Tuan Fuddin sendiri, Fadi Ghazali. Dan nanti tengoklah diorang edit lah, letak kat bawah ni. Ni follow ni dan beli kat beg kuning. Okey, seterusnya Tuan Fuddin. Boleh saya panggil Tuan Fuddin Ya, boleh. Nama manja betul tak? Boleh. Manja sangat. Okey Tuan Fuddin. So basically Tuan Fuddin, baru-baru ni viral satu case. Case berkenaan seorang staff ni, dia ambil annual leave. Bila dia ambil annual leave dan dia buka car boot sale. Okay, dia ambil annual leave, dia berniaga lah senang cerita. Dia buka car boot sale dan kemudian majikan dia tahu. Bila majikan dia tahu, yang saya tahu adalah majikan dia buat tindakan tata tertib di mana mungkin diberhentikan something macam tu lah. Pendapat Tuan Fuddin, salah ke ambil annual leave, niaga ke whatsoever ke? Dia bergantung sebenarnya. Bukan. Sebab dia sangat bergantung kepada polisi syarikat tu sendiri. Sebab setiap syarikat sepatutnya dia ada handbook, ataupun orang panggil polisi, handbook, apa yang macam offer letter apa semua tu dekat dalam tu dah stated dah. Kalau kita ingat balik bekas menteri suatu ketika dahulu, kita kena buat 2-3 kerja satu masa. Adalah menteri tu juga kan. Maksudnya benda tu tak dilarang, tapi a certain syarikat memang letak dalam polisi mereka tidak boleh bekerja, tak boleh berbisnes di kala bekerja, waktu kerja. Dan malah waktu saya ke dalam corporate dulu, dia tak kasih kalau ada berurusan dengan syarikat yang sama industri. So dia berbeza-beza mengikut kepada polisi syarikat. Mungkin syarikat tu dia dah tulis stated tak boleh berniaga. Mungkin saya tak tahu. Tapi kalau ikutkan secara zahirnya, selagi mana orang tu ambil
annual leave, dia tidak mengganggu gugat kerja hakiki, tidak mengganggu masa dia bekerja, tidak mengganggu orang lain sampai mempengaruhi orang lain untuk berhenti dan sebagainya. Tak ada masalah. Sebab dia yang approve pun bos dia juga. Ya, betul. Dan bila dia cuti dan dia buat sesuatu yang tak ada kaitan langsung dengan perniagaan syarikat dia, I believe should be no problem. Sebab mungkin dia nak tampung kehidupan dia. So dia pula buat kabut sale kan. Syarikat dia mungkin buat benda lain. So tak ada kaitan. Dia tak ambil pun database syarikat ke, tak kacau bisnes syarikat ke. Bagi saya tak ada masalah pun. Cuma itulah, dia kena tengok balik polisi syarikat. Kalau tak ada polisi, tak ada masalah. Dan biasanya kalau saya sendiri, ni biasa template saya ada bagi dekat studio-studio Fanivo juga. Saya bagi je. Dekat dalam interview form tu pun saya dah bagi tahu ada berniaga ke tidak. Sebab kita nak kena tahu. Dia sebelum staff tu masuk, calon tu masuk, kita dah kena tahu dia berniaga ke tidak. Kalau dia berniaga, kita dah kena expect dah. Dia ni orang yang macam mana. Kalau tanya saya suka orang yang berniaga ni, tapi again, yang 3 tadi tu tak kacau, tak kacau masa bekerja, tak kacau kerja hakiki, tak mengganggu gugat orang lain dan sebagainya, then it should be no problem. Okey, untuk seterusnya Tuan Pudin, bila Tuan Pudin kata statement Tuan Pudin suka calon ataupun calon lah maksudnya yang ada dia berniaga. Kenapa Tuan Pudin rasa itu calon yang terbaik? Kenapa Sebab karakter orang berniaga ni adalah orang yang go-getter dan orang yang dia nak apa yang dia nak. So kalau lah orang berniaga ni saya dapat serap masuk sebagai orang sales ke, mungkin orang marketing ke, dan dia ada that karakter tu yang boleh menyumbang kepada pembangunan syarikat, why not? Sebab betul, in order untuk syarikat grow, team dia tu kena grow. So kalau team tu dia dah ada bakat, dah benda yang kata polis sikit je, dia saya tak langsung dia bantu syarikat untuk grow. Okey, mudah kan, betul tak? Mudah. Dan dia ada wavelength yang lebih kurang. Betul. Kadang-kadang ada majikan yang saya jumpa, orang tu tak aktif cakap, tapi pergi masuk bahagian sale. Kepala dia mana maunya. Dah lah introvert. Bercakap. So nak pilih orang, kita kena tahu karakter. Karakter tu kena tak dengan position tu. Kalau kena, biarlah. Okey, seterusnya Tuan Pudin. Isu yang selalu yang hangat diperkatakan lah. Tak ada orang nak kerja, betul ke? Orang Malaysia memang tak nak kerja ke ataupun macam mana? Isu ni saya pusing satu Malaysia kan. Semuanya cakap benda yang sama. Susah nak cari orang. Tapi soalan ni bila saya tanya, apa marketing dah buat? Kena marketing untuk cari orang. Kena marketing. Seperti mana kita marketing untuk cari customer, nak cari staff pun kita kena marketing juga. Okay. So isunya adalah dia tak buat marketing. Yang dia buat biasanya apa? Buat Facebook, buat IG, buat WhatsApp story. Masalahnya WhatsApp story pun takkan kawan-kawan usahawan kita tengok. Takkan nak keturunan dia yang bekerja dengan dia je. Betul juga. So kenalah dengan orang yang berbeza. So kena belajar buat iklan untuk mencari staff. Okey. Barulah calon banyak. Ini ambil interview seorang, ambil seorang. Mana maunya. Nak seorang at least jumpalah 30-50 orang. Barulah dapat calon yang bagus. Dan dapat 50 orang, buatlah iklan. Iklan tu boleh buat kat banyak. Mudah, Indeed, LinkedIn, Jobstreet, Jobstore. Tak tahu boleh sebut ke tak. Tapi sebut je lah ni. Mau kerja, Rice Bowl. Banyak. Isunya, tak nak spend. Kedekut tak hidung masin. Mana tak dapat lah. Tak dapat calon. Dapat calon tak masalah. Boleh je. Okey, berbalik kepada platform yang tadi Tuan sebut kan. Preferable Tuan Syarifuddin sendirilah sebagai majikan. Sebab dah akan ada student tanya Tuan Pudin kat mana okey. So kita nak beritahu mana yang terbaik. Dia bergantung sebab dia kalau dalam kelas kita kena bezakan dulu level orang yang kita nak bawa masuk. Sama ada level operasi ke, level tactical ke, level strategi ke. Kategori dulu. So kalau orang di level operation sahaja, kita boleh mulakan dulu dengan mudah, dengan Indeed, cari orang-orang yang memang kebanyakan marhain yang memang banyak ada di situ. Tapi kalau orang-orang yang level macam professional sikit, manager ni mungkin dekat LinkedIn, Jobstreet, mungkin lah. Tapi again, dia kena spend. Contoh macam ni, kita buat iklan kat Facebook aja. Kadang-kadang kita nak tinggikan kita punya sale, dekat IG, kat TikTok pun kita kena spend juga tu lah. Sama jugalah nak cari staff, spend jugalah. Tapi kita kena tahu database dia tu ada siapa. Ada siapa dalam job advertisement punya database tu. Siapa orang yang letak resume dalam tu, yang tahu lah. Okey, faham. Jadi sebenarnya selalunya lah majikan terlupa untuk buat iklan sebenarnya. Malah kalau lah saya tanya kan. Okey, contohlah ada kedai. Saya tanya, satu daerah, satu kampung, satu ahli karya masjid dah tahu belum hari kerja kosong? Ahli karya masjid.
Diorang pun tak tahu. So betul. satu kawasan tu pun tak tahu ada tau. opportunity kat situ. Takkanlah dalam kampung dia 10 orang. 10 orang tu buka kedai. Memang tak ada bekerja. Itu aku beli dengan kau beli dengan aku. Mestilah satu kampung takkan ada 100 orang. Definitely ada beribu orang. Betul. Berpuluh ribu orang. Takkan ada puluh ribu tu tak ada seorang dua orang nak kerja dengan kita. Dan betul ke Tuan Budin, kalau kita nak cari kerja ni, bukan nak cari kerja, maksudnya majikan nak cari pekerja ni, kena always iklankan. Ke dah ada pekerja terus, okey tak payah. Kalau tanya saya, better iklankan tapi reduce the Cost. budget tu, Okay. reduce the cost tu sebab kita nak wujudkan bank resume. Oh, bank Resume ni maksudnya apa? If anything happen kepada staff ni, kita dah ada bank resume yang kita boleh contact untuk kau minat tak di this position. So dia calon tu tidak berhenti. Sentiasa ada. Sentiasa ada calon-calon. Ya, benar. Okey Tuan. So basically kalau kita tengok dari dunia perniagaan, setiap tahun company akan ada bawa ke satu tempat, bukan satu tempat, maksudnya satu visi dan misi untuk menuju ke destination ni lah sebenarnya. So ada bila pergerakan tu berlaku Tuan, akan ada staff-staff yang lama, sebenarnya visi tu lama, caranya begitu. Tapi bila switch ke arah yang ke sini, akan ada adaptation tu mungkin lambat diterima. Jadi macam mana nak handle tu Tuan? As a majikan, kita kena tahu tau, setiap dia daripada fasa, dia akan mendatangkan mindset yang berbeza. Fasa startup, fasa growth, fasa yang lain-lain ni, semuanya akan ada orang mindset berbeza-beza. Tak semua orang waktu kita fasa bermula akan stay sampai ke hujung sebab mindset berbeza. So kadang-kadang bila orang yang lama ni, kalau dia tidak berubah, dia akan mati. So maksudnya dia akan blur, dia tak boleh ngam dengan kita sebab value dah beza, mindset dah beza. Dia kata, kenapa dulu tak macam ni sebab sebab caranya pun dah berbeza. So in order untuk kita ubah dia ni, kita tak boleh nak ubah orang. Kita mungkin boleh hantar dia training, kita boleh nampakkan dia ke mana dia lagi 3-5 tahun. Dan kalau dia tak boleh nak catch up dengan benda tu, memang kita tak boleh nak buat apa. Dan dia akan start kat situ. Dia akan start kat situ. That's why pentingnya ilmu untuk kita tahu macam mana nak handle dia. Macam mana dari sudut gaji dia macam mana, dari sudut bonus dia macam mana, dari sudut pergerakan dia macam mana. Sebab kadang-kadang ada orang, dia memang tak nak naik, dia nak level 2 je. Macam kita tak boleh buat apa. Okey. Dia yang memilih untuk begitu. Dia yang memilih. Tapi kita kena tahu macam mana nak handle dia. Okey. Kadang sebab kita ada dengar-dengar bila mana orang cakap, alah kau lama tapi tak ada apa. Rupanya dia yang memilih sebenarnya untuk tak berubah, accept the adaptation. Saya kira pasti majikan yang dengar ataupun tengok kita ni, kita nak sentiasa yang terbaik untuk staff kita. Kita nak staff kita naik, kita nak staff kita grow. Tapi andai katalah staff itu tidak membawa productivity yang kita perlukan, kenapa kita nak kena layankan dia untuk naik gaji setiap tahun? If you want to help me, if you want me to help you, I help you, you help me lah. Kalau you nak naik gaji, naikkanlah syarikat punya jualan. Dan bila jualan syarikat naik, dan insyaAllah lah laba tu adalah juga untuk semua. Dinikmati bersama-sama. Okey, sampai di sini saja untuk edisi Mudahnya Menjadi Majikan. Terima kasih Tuan Pudin. Ya, pendek sahaja sesi kita. Tapi padat. Ya, FYP. Okey, FYP. Okey, so untuk yang ingin mendapatkan buku Mudahnya Menjadi Majikan, pergi ke link ni, bukan link, TikTok ini, pergi ke Beg Kunang lah senang cerita. Beli kat Beg Kunang, insyaAllah anda boleh belajar 2024 macam Tuan Pudin kata tadi. Waktu PKP, pasca PKP, semuanya dah berubah. InsyaAllah akan terjawab di buku ni. Dan kepada majikan yang stres macam mana nak urus anda punya staff, macam mana nak grow bisnes lebih laju, jangan lupa jumpa anda di Amazing Founder. Link ada di atas atau di bawah, macam iklan. Okey, kepada anda yang ingin dapatkan kelas tersebut, pergi ke amazingfounder.com. Ya, pergi, jangan tak pergi. Ada rezeki, moga dikabulkan hajat di hati.